Formasi yang kedua akan dimulakan sebentar lagi. Sarudin Putra nombor 4 bertahan di sebelah kiri. Belum nampak jelas siapa yang ditukarkan. Tapi di mana agaknya kelemahan Malaysia separuh masa yang pertama yang dapat dikesan oleh Coach Rahman Ibrahim. Dua pemain itu Sabri Abu nampaknya telah mungkin lama tak bermain dan menerima asakan-asakan daripada pemain Vietnam di sebelah kiri itu. Mungkin dia akan ditukarkan. Nampaknya striker kita pun telah ditukar, iaitu siapa tu? Masuk, tak apalah, kita saksikan dulu perlawanan yang telah pun dimulakan sekarang ini. Dan asakan yang cuba dilakukan oleh Vietnam pastinya dalam separuh masa yang kedua ini untuk mencari gol. Kerana mereka secara agregat ketinggalan sekarang ini 0-2. Muslim di situ ialah Fadli Saf. Saya tertarik dengan pemain muda 19 tahun ini, Fadli Saf. Kawalannya baik nampaknya Rahman di pertengahan bersama dengan Muslim Ahmad. Ini yang saya kata tadi ya. Kerana dia telah dapat pengalaman banyak bermain di Eropah dengan harimau muda yang bermain di Liga Czechoslovakia baru-baru ini. Hadi Zainal ditenangkan di situ sedikit. Terlampau awal lah kita telah membuat satu foul ya. Nampaknya Safi Salih telah dikeluarkan. Separuh masa yang kedua ini. Jadi Amir Hadi Zainal yang menerima kartu kuning setelah mengasak tadi Tim Vietcong. Tendangan percuma dilakukan di situ oleh Nguyen Phu Hong. Tidak menepati sasaran. Diletak di situ bola oleh Trong Huang supaya mempercepatkan perlawanan. Ya, nampaknya tekanan mereka telah meningkatkan tempo sedikit. Mereka mau pantas menggunakan setiap masa yang ada. 45 minit yang tinggal untuk mencari 2 gol bagi mengikat Malaysia dan bermain dalam waktu ataupun masa tambahan. Satu lagi asakan yang cuba dilakukan oleh Vietnam. Berjuang Vietnam dapat kepada Kuala lagi sekarang ni. Kuala juga. Dia banyak terlibat nampaknya antara cantik ke depan. Cuba dilakukan di situ tidak berhasil dari Kuala. Penyokong Vietnam dagakan gol sekarang ini. Malaysia menghadapi tekanan dari kesebelasan Vietnam. Separuh masa yang kedua diberikan kepada Tien Vietcong. Terus untuk Nguyen Vu Phong. Satu hantaran cuba memberikan kepada Vietnam, tidak berhasil dan terlepas sekarang ini. Musyawarah Talha tidak berjaya. Akhirnya dilarikan di sini oleh Nguyen Vu Phong. Lagi hantaran ke tengah yang cuba dilakukan berjaya disekat. Mereka masih terus menguasai bola. Satu hantaran menyilang perlu dilakukan di seberang sana. Disekat oleh Kunalan yang turun ke bawah. Di depannya sekarang ini pemain Vietnam yang cuba untuk memecah pertahanan Malaysia. Sekali lagi hantar ke tengah berjaya ditanduk perlu di situ oleh Sabri Abu. Satu lagi tendangan Sabri Abu. Tapi Vietnam terus melakukan tekanan dari pemain nombor 2 Vietcong. Mara di situ diberikan kepada Phu Phong. Cubaan Phu Phong terkena Sabri Abu dan berjaya dikeluarkan ke depan sekarang ini. Dan pada dengan Syafiq Salih. Tapi masih bermain. Tidak ada pertukaran nampaknya dilakukan oleh Malaysia. Syafiq masih ada di situ. Syahrul masih ada di situ. Mungkin dalam masa 20 minit terakhir agaknya pemain pertahanan akan dibawa masuk oleh Kiraji Babal. Bagaimana pandangan? Nampaknya permulaan separuh masa kedua ini Vietnam telah meningkat dan juga membuat hantaran-hantaran ke target mereka di tengah kotak penalti dengan cepat sedikit. Satu lagi hantaran menarik yang dilakukan oleh Vietnam. Coba dikawal di situ oleh Amar Rohidan. Satu hantaran dilakukan di situ oleh ketua pasukan. Dan sekarang ini mereka melakukan asakan dari sebelah kiri pintu gol Malaysia pula. Kunalan cuba untuk menyekat. Berjadi sekat dan berjadi tanduk di situ oleh Muslim atau Fazli Shah. Muslim di tengah. Bagaimana kali ini? Dan mereka terus melakukan asakan. Abdul Hadi pula mengawal pemain nombor 17 Phu Phong.
Dan bendera telah pun diangkat di situ oleh pengadil dari Singapura penolong pengadil dari Singapura Edwin Win. Asakan dilakukan Lee Tan Tai. Di sini perhatikan tantukan ke belakang yang dilakukan di situ oleh Vietnam. Lee Tan Tai yang masuk menggantikan Van Van Tien yang mengalami kecederaan pada 10 minit awal perlawanan. Nampaknya pasukan Vietnam telah mula mengasaskan yang begitu bertalu-talu ke arah gol Malaysia, dan mereka telah berani dengan buat larian-larian ke depan. Bagaimana separuh masa yang pertama, satu lagi terus sudut Nur Syahrul memberikannya. Ini merupakan satu sepak yang membahaya. Sekali lagi Nur Syahrul membuat 2 atau 3 kali melakukan asyakan pasangan dia datang dari belakang dan dia berpuhan dari belakang. Dalam undang-undang bola sepak yang baru ini, perpuhan dari belakang tidak dibenarkan. Malaysia terpaksa bertahan. Sabrisas, Amir Hadi Zainal, Nur Syahrul juga berada di situ untuk melakukan pertahanan. Penyokong Vietnam dahagatkan gol. Tendangan ketua pasukan dibuang terus kepada penjaga gol. Nampaknya keyakinan baik Khairul. Tapi walau bagaimanapun tendangannya cantik, tapi tidak ada power di belakang bola ya. Terus mudah saja nampaknya ditangkap di situ oleh penjaga gol Malaysia. Nur Syahrul tidak perlu membuat asakan dari belakang. Mengundang bahaya sebenarnya asakan Nur Syahrul sebentar tadi. Kali ketiga saya rasa dia melakukan asakan yang serupa. Dia boleh buat asakan tetapi tidak boleh membuat rempuhan dengan kaki daripada belakang. Disalahkan sekarang ini. Vietnam terus melakukan asakan, menyilang pulut sini, diberikan kepada Tan Tai. Tan Tai ke depan, terus memberikan di sini kepada Buffon. Dia keluarkan. Masih lagi. Rajin benar Kunalan saya lihat. Tadi belah sana, kini belah sini. Benar, bertukar dengan Amirul. Amirul Hadi Zainal. Nyokong Vietnam dahagatkan gol. Satu cuba menarik, terjadi tanduk oleh Muslim Ahmad. Masih lagi dalam permainan. Terus memberikan di sini kepada Buffon. Hantar lagi ke tengah. Muslim ataupun Fazli Syaz yang berjaya melakukan tandukan di situ. Amirul Hadi Zainal yang turun berada sebelah kiri sekarang ini. Bagaimana kali ini peluang untuk Malaysia. Counter attack yang dilakukan serta merta 3 lawan 4 sekarang ini Malaysia. Cantik bergerak di situ dan peluang lagi satu. Apa terjadi Amirul Hadi? Terlalu lembut pula hantaran yang mau diberikan. Terlampau lembut. Tapi masih lagi berpeluang sekarang ini. Bagaimana? Sudah ber offside. Lambat Sabri Salih. Berada dalam keadaan onside. Tapi peluang tadi cukup saya rasa peluang terbaik. Kita perhatikan ulang tayang di sini. Ini adalah yang kedua. Bagaimana Sabri Salih lambat untuk masuk. Ini yang menarik dalam babak kedua ini, di mana pasukan Vietnam akan buat serangan-serangan yang Malaysia counter attack. Dan kita akan dapat ruang dalam counter attack. Vietcong. Salah. Amirul Hadi dah dapat 2 peluang. 2 peluang. Tadi 1 peluang tak berjaya dilaksanakan dengan baik. Kali ini agak lembut puisan yang dilakukan untuk Sabri Salih. Kalau tidak mempenam terus harapan Vietnam. Masih ditegak sekarang ni Lee Tan Tai. Pemain-pemain kita harus bersabar dan berdisiplin. Terus memberikan kepada Nguyen Buffon. Ya. Vietcong semula. Membiarkan pemain-pemain Vietnam membuat hantaran-hantaran tepi kanan kiri di tengah. Atau cuba untuk membuat pertahanan. Keluarkan oleh Amar Wahida kali ini. Ini tak boleh. Bahaya. Satu lagi terang percuba untuk Vietnam. Di luar kotak penalti. Dengan para penonton mereka 40,000 lebih. Maukan jaringan dari tendangan percuba ini akan dilakukan oleh Pantan Luong ke tengah. Di situ
oleh pertahanan, iaitu Amar Hidan, bukan pemain pertahanan, Amar Hidan. Memberikan tendangan sudut untuk pasukan Vietnam. Tan Duong sekali lagi, apa terjadi di situ? Nampaknya kad kuning dilayangkan kepada pemain Vietnam nombor 4, Lee Pong Tu, yang mengasak pemain nombor 24 negara, iaitu nombor 24 Muslim Ahmad. Dilihat, diperhatikan tadi oleh pengadil dari Korea ini, dan kad kuning dilayangkan oleh pengadil dari Korea itu. Muslim, pemain dari Harimau A, bersama Fazli Marsyas. Dan nanti sekarang ini tendangan sudut yang dilakukan di situ oleh Vietnam. Tantokan dan terus kepada Khairul Fahmi. Beri kelegaan kepada Malaysia sekarang ini. Walaupun tantokan dilakukan oleh pemain 7 pertahanan tengah, Vunutan yang naik ke atas. Pasukan Vietnam mula membuat tempo-tempo dah pergerakan yang lebih pantas. Malaysia kalau dapat mencuri peluang untuk serangan kilat. Malaysia tahan gerakan permulaan begitu sabar, tapi nampaknya bila masuk pasal Malaysia, mereka mula meningkatkan suhu permainan mereka. Hanya masa akan menentukan 40 minit pertama ini, tapi saya rasa dah 10 minit dah habis. Sekarang bukan oleh ketua pasukan saya rasa Raja Gopal telah membuat pertukaran Kunalan bermain di sebelah kanan sekarang. Sebelah kanan. Di sebelah sini. Sabri Abu. Sementara di sebelah kiri untuk menolong Sabri Abu. Nampaknya dia sah. Itulah. Apa dirampas oleh Malaysia sekarang, bakal tergerak antara cantik, offside. Safi Salih offside jelas. Dikesan oleh Sunindran dari Singapura. Dengan keadaan-keadaan begini, ruang akan terbuka dan ini memberi ruang kepada kalau Safi tadi sedar cuma menolak ke belakang satu langkah. Dikeluarkan di situ Sabri Abu. Malaysia sekali lihat antara pacah pada Sabri Abu dijatuhkan atau tidak. Pantan Duong nomor 19 juga diberikan kad kuning. Tendangan jauh yang dilakukan di situ oleh Vietcong. Dapat dikawal oleh Amir Hadi, tidak berjaya meneruskan. Azharuddin terlalu tinggi kaki yang diangkat oleh Amir Hadi. Azharuddin Putra dikesan oleh jaga garisan Singapura Edwin Lee. Satu lagi tendangan percuma diberikan kepada nampaknya terlampau banyak tendangan percuma yang telah dibuat oleh pemain pertahanan Malaysia. Ini mengundang bahaya. Tendangan percuma dilakukan oleh Tan Duong. Di tengah tak pada sikit, Kunalan mengeluarkan dari keadaan berbahaya. Cantik dummy yang dilakukan oleh Safi, tapi tak ke mana kerana pertahanan akhir pasukan Vietnam masih berada di situ. Dan mereka melakukan asakan ke tengah. Dikawal baik di situ oleh Amar Hidan untuk Syafiq. Hantar lagi ke tengah. Akan marah sekarang ini Amir Hadi Zainal. Menerima dari Nur Syahrul. Hantar semula Nur Syahrul. Tapi berjaya ditanduk di situ oleh Lee Pok Tu. Pemain nombor 4 yang mengawal Safi Salih kebanyakan masanya. Tapi ada ruang, dia adalah merupakan last man untuk pasukan Filipina, pasukan Vietnam sekarang ini. Inilah pemain-pemain Vietnam yang sedia untuk dimasukkan fresh leg dalam usaha mereka untuk mencari gol. Dengan Syahrul Lentalaha tidak percaya marah. Tindakan cerdik oleh Syahrul untuk mendapatkan lontaran supaya bola tidak hilang. Azharuddin kepada Nur Syahrul semula. Keluar. Tendangan gol untuk pasukan Vietnam. Nombor 11 harus diberikan perhatian, Nguyen Trong Wang.